Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan dan juga puan-puan yang saya hormati sekalian, insya-Allah pada pagi ini saya akan berkongsi dengan tuan-tuan dan juga puan-puan di bawah kursus dalam talian asas penggunaan total station UKE 01/21. Okey, baik tuan-tuan. Di sini merupakan poster kursus untuk makluman tuan-tuan dan juga puan-puan. Okey, poster kursus ni itu kursus yang berlangsung pada hari ini. Okey, pada hari Selasa 23 Februari 2021. Kita akan mula sekitar jam 9 pagi dan akan tamat sehingga 4 petang. Okey, baik tuan-tuan, kursus ini merupakan kursus percuma dan untuk makluman tuan-tuan juga puan-puan juga, ini merupakan kali kedua lah, tahun kedua kita buat kursus secara dalam talian berikutan negara kita dan juga dunia dilanda oleh COVID-19 lah tuan-tuan puan-puan. Okey, baik, kita berdoa lah dan berharap lah semoga COVID-19 ni hilang cepat di muka bumi, insya-Allah. Okey, dan bolehlah kita buat kursus ni secara fizikal. Okey, baik tuan-tuan. Okey, di sini saya nak kongsi dengan tuan-tuan berkenaan dengan objektif. Okey, objektif kursus kita ialah objektif kursus ini ialah untuk meningkatkan pengetahuan berkaitan peralatan total station dalam kerja-kerja pengukuran. Okey tuan-tuan, jika tuan-tuan dapat lihat dalam gambar objektif ni ada 1, 2, 3, 4 gambar tuan-tuan. Okey, gambar pertama yang ada infinity dan juga gambar kedua infinity, ini merupakan kita punya prism ataupun kita punya target. Okey, kita punya ada kaki 3 dan juga ada prism. Untuk kita buatkan, kita disiapkan satu point ataupun kita panggil TR, titik rujukan, ataupun biasa bahasa Inggeris RO lah. RO kita panggil kat belakang, stesen belakang kita, stesen belakang. Dan gambar yang ketiga dan keempat ini merupakan kalau tuan-tuan lihat, ini merupakan eyepiece dia tuan-tuan. Untuk kita nak cari target, kita tak guna terus dia punya kita panggil teleskop dia lah, kita punya kantar kita terus, tapi kita gunakan benda yang ada dekat bawah kita punya kita punya bawah teleskop ni kan, dia ada satu benda ni untuk kita target dia lebih kurang, and then bila kita tengok dengan kita punya teleskop kita tu, dia akan nampak. Okey, dia akan mudah. Okey, baik tuan-tuan, gambar ketiga dan gambar keempat. Okey, ini objektif. Okey, ini isi kandungan untuk makluman tuan-puan semua yang akan kita cover pada hari inilah. Okey. Pertamanya ialah teori dan kaedah pengukuran menggunakan total station. Okey, pengenalan dan penjagaan total station. Seterusnya macam mana kita nak diri siap alat total station. Okey. Dan ada yang terakhir ialah untuk ujian lah. Okey, ujian yang di mana kita untuk nak menguji kita punya total station kita tu sama ada dia okey ke tak okey, sama ada dia fit ke tak fit untuk nak buat kerja-kerja ukur lah. Okey, ada ujian harian, ada ujian differential field test DFT tuan, dan juga ada ujian kalibrasi EDM. Seterusnya kita pergi kepada teori dan kaedah pengukuran total station. Secara teorinya tuan-puan, pengukuran menggunakan total station amat berkait rapat dengan entiti titik di atas muka bumi. Jika tuan-puan lihat gambar di dalam slide ini, iaitu gambar stesen 1, 2, 3, 4, 5 dan 6, ianya merupakan titik-titik, iaitu apabila titik-titik ini yang berada di atas muka bumi bercantum, ianya akan menghasilkan garisan. Di titik-titik ini juga ianya mempunyai koordinat masing-masing. Di dalam garisan ini pula tuan-puan, ianya ada maklumat bearing dan jarak, latitude dan depart. Seterusnya tuan-puan, daripada garisan-garisan ini akan menghasilkan
akan menghasilkan satu poligon atau kawasan ataupun sesuatu lot. Apabila di dalam lot, ianya akan ada keluasan. Okey, luasan ialah merupakan elemen yang amat penting dalam sesuatu pemilikan hak milik tanah. Ini contoh pelan akui. Jika tuan-puan dapat lihat dalam slide ini, pelan akui ini mempunyai maklumat-maklumat yang penting jika dilihat daripada atas sampailah ke bawah. Daripada atas kita ada tanda arah utara, kita ada negeri di situ, ada daerah, ada mukim, ada nombor lot, dan kalau tuan-tuan perasan ada satu koordinat di atas ini, utara, selatan ataupun timur dan barat, dan juga di bawah di bawah kanan ada juga koordinat. Jika tuan-puan lihat garisan-garisan ini semuanya ada mempunyai bearing-bearing, dan di hujung garisan ini ada titik-titik tadi seperti yang telah saya terangkan dalam slide sebelum ini. Daripada titik bercantum menjadi garisan, daripada garisan bercantum menjadi lot, dan daripada lot menjadikan satu, ianya mempunyai keluasan. Okey tuan-puan, ini merupakan hasil akhir kerja-kerja pengukuran yang akan dipersembahkan dalam bentuk pelan, iaitu pelan akui. Dengan menggunakan pelan ini juga, urus niaga dalam hal-hal tanah akan menjadi lebih baik, teratur ataupun efisien. Baik tuan-tuan, jika dilihat kaitan kaedah menggunakan total station ni, kita perlu melihat pelaksanaan kerja luar, iaitu bagaimana untuk membuat kerja ini. Kita mestilah mengetahui ukuran trabas berkonsepkan whole to part. Okey, trabas berkonsepkan whole to part, maksudnya daripada kawasan yang besar kepada kawasan yang kecil. Boleh ambil contoh, jika di Semenanjung Malaysia ini, daripada Semenanjung Malaysia kita ukurkan perimeter keseluruhan Semenanjung Malaysia, kemudian kita ukur pula perimeter ataupun lilitan setiap negeri. Daripada setiap negeri itu pergi kepada daerah, daripada daerah pergi kepada mukim, daripada mukim pergi kepada kampung-kampung, daripada kampung mungkin ada lot, dan juga itulah konsep whole to part. Tujuannya ialah tuan-puan untuk meminimalkan selisihan ataupun error. Okey, ianya mesti mengikut arah pusingan jam. Ukuran hendaklah dilakukan dalam bentuk trabas tertutup. Bagi trabas terbuka, ianya perlu dibuat cerapan matahari pada akhir garisan atau ditutup pada dua tanda lama yang dibuktikan dalam kedudukan asal. Untuk semakan harian, mengikut pekeliling Ketua Pengarah Ukur dan Pemetaan Bilangan 6/1986, setiap kali tuan-puan hendak memulakan, mestilah dibuat semakan harian, iaitu semakan garisan terakhir pada hari sebelumnya. Manakala differential field test mengikut pekeliling Ketua Pengarah Ukur dan Pemetaan Bilangan 3/1986 dibuat untuk apabila tuan-puan hendak memulakan suatu kerja yang baru. Trabas tertutup ialah trabas yang bermula dan berakhir pada titik yang sama. Contohnya dalam gambar rajah ini, jika tuan-puan dapat lihat, kita bermula daripada stesen 1, kemudian kepada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan tutup kembali kepada stesen 1. Trabas tertutup ini memudahkan pengukur mengesan kesilapan bearing dan jarak semasa cerapan dilakukan. Trabas tertutup juga boleh bermula daripada titik yang diketahui dan berakhir pada titik lain yang diketahui. Seperti tuan-puan lihat dalam gambar rajah ini, ia bermula daripada stesen triangulasi ataupun stesen yang diketahui koordinatnya, dan walaupun dilihat pada gambar rajah ini, ia tidak tutup kembali kepada stesen triangulasi yang asal, akan tetapi ia tutup pada stesen triangulasi ataupun stesen yang diketahui nilainya di hadapan ataupun tidak pada titik yang sama pada permulaan kerjanya. Untuk trabas terbuka merupakan ukuran terhadap beberapa garisan yang bersambungan, yang mana kerja-kerja pengukuran tidak ditutup pada stesen permulaan. Ianya mudah saja jika tuan-puan lihat seperti gambar rajah ini, bermula di stesen 1, kemudian bawa kepada 2, 3, 4 dan kepada 5, ianya hanging dan tidak tertutup. Ini dinamakan trabas terbuka. Seterusnya, bagaimana tuan-puan
hendak mencerap data. Ini kaedah penggunaan alat total station, kaedah yang biasa. Ianya mesti ada bearing belakang dan bearing hadapan. Bearing belakang ini memainkan peranan yang penting kerana ianya suatu ikatan. Apa yang dicerap daripada 2 ke 1 ataupun 2 dari 1 ialah bearing dan jarak. Bearing hadapan dibaca dan direkod melalui bacaan di penyilang kiri dan di penyilang kanan. Kemudian 2 ke 3 juga diambil bacaan. Bearing dan jarak mendata, dibaca dan direkod semasa bacaan di penyilang kiri. Slide ini menunjukkan cara untuk merekod data di dalam buku kerja luar. Okay. Apa yang kita ada ialah daripada stesen 2 dari 1, 2 ke 3. Datum, ada nilai datum dan ditulis di ruangan di sini, di atas ataupun di ruangan penyilang kiri sehingga penyilang kanan, ataupun dah disetkan dia merujuk kepada pelan akui ataupun pelan perhitungan atau mungkin anggaran 2 ke 1. Kaedahnya ialah 2 ke 1 disetkan dengan penyilang kiri, kemudian dibacakan dengan penyilang kiri juga kepada stesen 2 ke 3. Apa yang direkod ialah bacaan sudut bugak, bacaan jarak dan bacaan penyilang kiri. Untuk kali kedua, kita setting dengan menggunakan penyilang kanan. Kemudian apabila telah disettingkan 2 dari 1 dengan penyilang kanan, dibaca pula 2 ke 3 dengan bacaan penyilang kanan dan direkodkan seperti di ruangan jarak yang ditulis dalam buku ini ataupun di slide ini. Semak. Itu menunjukkan bacaan jarak untuk kali kedua menggunakan penyilang kanan. Kaedah diri siap alat. Ada beberapa cara, iaitu cara yang pertama ialah dengan menggunakan pelambab. Pelambab ni merupakan satu ataupun dinamakan batu ladung. Ianya digunakan pada suatu ketika dahulu dan sekarang jarang digunakan cara pelambab. Kemudian cara kedua dan cara ketiga ialah cara yang diguna pakai untuk keadaan sekarang, iaitu digunakan pada masa kini, iaitu cara optical plumbing dan laser optical. Optical plumbing ni kita lihat secara terus dari alat. Maksudnya, ia ada satu teleskop kecil yang menampakkan point di dalam optical plumbing dimasukkan ke titik tanda sempadan. Okey. Manakala untuk laser optical ialah alat total station tersebut mengeluarkan laser dan terus memancarkan kepada titik sempadan. Dilihat daripada kaedah ini, tuan-puan bolehlah perhatikan bubble ataupun gelembung air mestilah berada di tengah-tengah supaya bubble-nya berada. Dilihat kaedah ini, skru pelarasan boleh digerakkan dengan menggunakan kaedah 2 ke 1. Maksudnya, satu try brake ada 3 skru, kita kena main dengan 2 skru dan 1. Masukkan gelembung di tengah-tengah menggunakan 2 skru secara serentak. Kemudian pusing 90 darjah. Gunakan skru ketiga untuk memasukkan gelembung air berkenaan. EDM berupaya memancarkan signal dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Signal yang dipancarkan menuju ke reflektor dan memantulkan balik gelombang tersebut. Maksudnya gelombang tersebut pergi menuju kepada prisma dan daripada prisma patah balik kepada alat. Signal yang diterima balik dapat menentukan tempoh masa yang diambil oleh keseluruhan perjalanan tersebut. Jarak di antara EDM, iaitu total station, dengan reflektor dapat ditentukan berdasarkan
formula iaitu 2D sama dengan T kali V. Ini merupakan penerangan secara ringkas iaitu prinsip asas EDM atau total station. Jarak antara EDM iaitu total station dengan reflektor 2D sama dengan T kali V, di mana D ialah distance, 2 kali distance, maksudnya daripada alat pergi kepada reflektor ataupun prisma dan pantul kembali kepada alat, sama dengan T kali V, di mana T ialah masa yang diambil bagi tempoh perjalanan signal elektromagnetik tadi dikalikan dengan kelajuan cahaya. Ini ialah prinsip asas EDM.